Silakan. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya ucapkan kepada Cik. Selamat petang. Waalaikumsalam. Saya Lydia Hanis Suraya binti Muhammad Zamli, pelajar tahun 2 daripada Fakulti Keusahawanan dan Peruncitan dalam Ijazah Sarjana Muda Keusahawanan Peruncitan Universiti Malaysia Kelantan. Okey, teruskan. Tujuan kita mengadakan temu bual ini adalah untuk bertanyakan beberapa soalan berkaitan asas pengurusan. Sebelum memulakan temu bual, boleh Cik perkenalkan diri Cik? Boleh boleh. Okey, hai, Assalamualaikum. Nama saya Mardina binti Muhammad Syahirudin. Saya bekerja di sebuah syarikat yang diberi nama Mutiara Holdings dan saya memegang jawatan sebagai pegawai sumber manusia di syarikat tersebut. Terima kasih. Teruskan. Baik, selamat berkenalan Cik. Selamat Cik berkenalan. dah, Cik dah bersedia untuk ditemu bual? Dah dah. Boleh boleh. Teruskan. Cik Lida, Kita teruskan. teruskan dengan soalan pertama ya. Boleh. Silakan. Pada pendapat Cik, adakah asas pengurusan wajib diperolehi oleh semua golongan masyarakat sama ada pelajar, pekerja, majikan maupun suri rumah? Faham. Okey, ni pada pendapat saya sendiri, saya merasakan perkara ni macam bukanlah wajib, dia macam perlu. Dia macam a things that you need in your life. Sebab bagi saya, asas pengurusan ni dia bukan satu perkara yang macam orang cakap, alah benda ni dah belajar dalam kelas, benda ni boleh belajar dekat online. Yes, macam kita tahu dalam kehidupan kita ada macam-macam permasalahan yang akan berlaku sekiranya kita tak tahu macam mana nak cara mengurus. Betul? Awak bersetuju dengan saya? Okay. Ya, saya setuju. Macam mana saya cakap macam tu, kenapa wajib untuk macam menjadi, tak adalah wajib, dia macam perlu untuk suri rumah atau siapa-siapa je untuk tahu basic ni. Sebab apa? Bila kita tahu apa ilmu yang dipelajari dalam ilmu asas pengurusan ni, dengan nama macam asas pengurusan, kita tahu cara untuk mengurus. Saya bagi satu situasi. Okay, kita ada satu kapal. Okay, kita ada satu kapal. Apa yang perlu kapten buat? Kapten tu perlu menguruskan semua. Apa jadi kepada kapal tu? Saya tanya Cik Lidia, apa akan jadi kepada kapal tu kalau kapten tu tak tahu cara mengurus, tak tahu nak bagi arahan? Kapal tu akan jadi Musnah lah. musnah, dia akan rosak, dia akan mungkin tersadai, kita tak tahu. Okay, sebab tu saya cakap benda ni penting. Sebab apa, bila kita tahu asas ni, kita menjadikan hidup kita ni lebih teratur. Maksud saya macam bila adanya ilmu ni kita akan tahu kenapa kena buat benda tu berdasarkan kita cakap berdasarkan dia punya guideline apa berdasarkan dia punya asas lah supaya benda tu akan menjadikan kita lebih berdisiplin, hidup kita akan jadi lebih teratur. Kita cakap orang cakap apa ni urusan yang kita nak buat tu akan menjadi lebih lancar apabila kita belajar ni. Okey, saya cakap macam awak cakap tadi kan. Saya berminat dengan soalan awak yang awak cakap untuk suri rumah. Suri rumah bila husband, okey kita cakap bila suami bila keluar bekerja ada anak yang perlu dijaga. Okey, apa akan jadi sekiranya kalau isteri tu seorang wanita itu tak tahu macam mana nak manage. So boleh jadi rumah dia tak akan jadi kemas, akan jadi stres, akan menimbulkan macam-macam masalah. So sebab itulah saya cakap asas ni bukan saja diterapkan dalam situasi kerja, dalam kehidupan. Macam kita tahu lah, kehidupan kita macam saya cakap tadi ada permasalahan. So kita kena tahu macam mana nak counter masalah tu. Macam bila ada ilmu ni, kita dapat mendisiplinkan diri, kita dapat jadikan hidup kita lebih teratur. Sebab dalam kursus asas pengurusan ni kita akan belajar banyak benda. Macam tu. Faham Cik? Silakan. Okay, untuk soalan kedua, Okay, soalan kedua. seperti yang kita tahu, Hmm. fungsi seorang pengurus adalah merancang, mengelola, mengawal dan memimpin. Pada pandangan Cik, adakah apa yang dipelajari dalam kursus asas pengurusan boleh diguna pakai dalam pentadbiran sebuah negara? Okey, soalan yang menarik. Asas pengurusan dengan pentadbiran negara. Okey, dua benda yang kita tengok dalam dua cabang yang sangat berbeza.
Okay, untuk Ya. mentadbir negara, kita perlu ada basic ni. Kita tengok pemimpin-pemimpin kita yang berjaya memimpin negara. Uh, kita tengok macam mana cara dia lead, macam mana penerimaan rakyat. So, itulah pentingnya untuk tahu ilmu ni supaya tak adalah saya cakap belajar ilmu ni terus boleh jaga negara. Tapi itu adalah salah satu cara. Sebab dalam ilmu asas pengurusan ni, apa yang kita pelajari, apa yang kita nak didik diri kita adalah untuk kita macam cara nak merancang, untuk mengawal, memimpin dan mengelola. Sebab benda isu-isu ni, kita panggil dalam dunia sekarang, kita panggil ni adalah soft skills. So, perkara ni perlu digilap oleh diri sendiri. Supaya apa? Bila adanya ilmu ni, kita boleh mentadbir negara. Okey, saya ambil jawapan awak tadi, soalan awak tadi, mentadbir negara. Okey. Mentadbir negara akan jadi lebih lancar. Okey, macam saya cakap lah tadi. Apa akan jadi sekiranya pemimpin tu, dia jadi macam tak tahu nak mengarah, tak tahu macam mana nak deal dengan masalah. Mesti negara tu akan jadi kucar kacir, akan jadi masalah yang banyak, akan jadi macam, negara tu tak akan jadi sistematik. Kita tengok negara-negara maju, macam mana dia punya pemimpin memimpin negara dia. Sebab apa? Sebab saya boleh cakap, dia orang cara asas pengurusan ni dididik daripada kecil bangku sekolah. So bagi saya, benda ni boleh digunakan untuk dalam sistem pentadbiran negara. Bila adanya macam ni, negara kita akan maju. Bila negara kita akan maju, kita boleh dapat dari pelabur-pelabur luar. Bila dapatnya pelabur luar tu, akan meningkatkan lagi kita punya kebolehpercayaan daripada negara luar kepada negara kita. Dan dia boleh menjadikan negara kita lebih maju. Macam itulah. Faham. Pada pandangan Cik, adakah asas pengurusan merupakan sesuatu yang penting dalam merealisasikan visi dan misi bagi sesebuah organisasi? Okay. Visi dan misi. Macam kita tahu, setiap company, macam company saya yang saya bekerja sekarang, kita pun ada visi dan misi, kita ada target. Dalam bahasa mudahnya, kita macam target. So, bila kita ada ilmu asas pengurusan ni, bagi saya dia akan jadikan satu company tu akan menjadi lebih peka, cekap, dia akan jadi lebih fokus. Sebab bila kita ada ilmu ni, kita akan lebih tersusun, teratur. Bila jadi maksud saya macam, okay, saya ambil konsep pekerja macam kami. Dia bila kita ada target. Okay, sales bulan ni apa kena dapat berapa, kena hit berapa. Dan bila adanya cara kita panggil pengurusan yang cekap dan sistematik, akan menjimatkan macam-macam punya aspek. Daripada segi kos, masa, tenaga. Bila kita tahu cara untuk mengurus, kita akan jadikan kita akan jadikan satu company tu ataupun satu syarikat, satu badan organisasi tu lebih cepat. Bila dia jadi lebih cepat, kita panggil apa ni nama dia? Matlamat yang kita nak cuba capai tu akan jadi lebih cerah dan everyone nampak. So bila benda tu jadi lebih terang, senang untuk diperhatikan, semua nampak dengan mata kasar. Macam saya cakap tadi, benda tu akan mengurangkan pembaziran dan sangat menguntungkan. Kita tak penat, masa cukup, orang akan tak penat, tak stres. Bila orang tak stres, orang akan happy pergi kerja. So bagi saya ianya sangat penting asas pengurusan ni untuk diterapkan dalam sesebuah company atau organisasi. Organisasi ni tak termaksud saja kepada company yang bekerja. Boleh awak terapkan dalam awak punya organisasi pelajar. Macam awak ada kelab kan? Okay, macam awak ada kelab. Macam mana nak deal dengan satu masalah ni dalam masa short term. Bila awak tahu cara macam mana nak deal, dia akan lebih menjimatkan. Macam itulah. Masa jimat, tak penat. Saya setuju dengan Cik. Kan? Tak penat. Teruskan. Okay. Pada pandangan Cik, apakah nilai-nilai yang dapat diperolehi daripada kursus ini yang boleh dipupuk dalam diri masyarakat? Okay, maksud awak apa yang kita akan dapat lah. Macam apa input yang kita akan dapat. Macam tu. Okay. Ya. Daripada pengalaman saya belajar daripada zaman universiti dulu, apabila saya belajar tentang ilmu asas pengurusan ni, dia akan menimbulkan beberapa kita panggil common sense yang macam
seseorang tu akan lebih bertolak ansur, dia macam lebih cekap, peka, fokus dalam buat benda tu. Sebab macam saya cakap, asas pengurusan ni adalah satu perkara yang soft skill, perlu digilap oleh diri sendiri. Okay, macam saya cakap, bila awak tahu cara untuk mengarah, untuk mengatur, mengelola untuk satu badan organisasi tu, awak akan, selain daripada awak mendisiplinkan diri, awak akan lahirlah beberapa aspek yang macam saya cakap tadi. Bertolak ansur, peka, fokus, kerjasama antara satu sama lain tu akan nampak lebih, orang cakap, lebih secara luas, jelas dan nampak dengan mata kasar. So, bila orang nampak, oh, organisasi ni bagus. So, sebab apa? Sebab dia ada basic. Kita panggil fundamental yang boleh menyatukan sesuatu organisasi tu. Macam itulah. So, bila jadi berdisiplin, jadi lebih bagus satu organisasi tu. Faham? Okay, untuk soalan terakhir dah ni. Dah tak? Okay, silakan terus. Jika dilihat secara keseluruhan mengenai kursus asas pengurusan, apakah kekurangan yang dapat dilihat dalam kursus ini yang perlu ditambah baik dan boleh Cik berikan pandangan untuk mengatasi masalah ini? Maksudnya apa kekurangannya yang tak ada dalam kursus ni? Okay, jap saya fikir. Dia macam, okay, bila saya tanya awak lah, before awak masuk untuk awak belajar benda ni, awak nampak satu course ni macam nama dia kursus asas pengurusan. Awak rasa benda tu macam, orang nampak macam tak penting kan? Macam, orang macam, kita kenapa semua nak tahu belajar? kan? Betul. Orang macam ambil sambil lewa. So macam bagi saya macam perkara ni tak patutlah untuk ada, sebab dalam situasi sekarang, lepas kita pandemik, kita dalam fasa endemik, kita perlukan soft skill. So, apa akan jadi sekiranya kita tak belajar? Macam, apa akan jadi kalau masyarakat ni memandang macam remeh pasal kos ni, kita panggil kursus ni, akan melahirkan generasi-generasi yang macam tak berdisiplin, tak teratur. Dia jadi macam satu masalah yang kecil, satu masalah yang besar yang puncanya daripada orang yang meneremeh secara macam, lah kos ni je. Macam tu. Orang tak ambil serius. Bila orang tak ambil serius, inilah akan wujudnya masalah-masalah yang besar. Tak pergi, macam saya ambil konteks pekerjaan, dunia pekerjaan. Pergi office lambat, clock in lambat, nak clock out cepat. So, bila adanya masalah-masalah macam ni, menimbulkan satu ketidakpercayaan orang luar untuk kepada generasi yang akan datang. Itu antara kekurangan dia. Apa yang boleh ditambah baikkan? Saya lebih berminat lah kalau ilmu-ilmu soft skill ni, kita panggil ilmu kehidupan. Basically, saya dididik oleh pensyarah saya, zaman saya universiti dulu. Pensyarah saya cakap, mungkin awak nampak subjek ni macam subjek civic kat sekolah. Perasan tak? Subjek civic kat sekolah macam orang just macam ada replacement pada kelas tu. Jadi, bila pelajar tu tak tahu yang macam, meninggikan suara kepada kawan boleh mendatangkan kawan tu terasa. Bila kawan tu terasa, akan jadi perbalahan. Faham tak? Benda-benda yang kecil macam tu akan menjadikan masalah yang besar pada masa akan datang. Sebab apa? Sebab student, I mean like macam budak kecil, dia macam tak tahu macam mana kalau tak ada orang yang ajar. Bukan kita cakap parents tak ajar. Okay, macam dunia sekarang, berdasarkan kajian, ada lebih kurang 80-70% ibu bapa kedua-duanya bekerja untuk menyara kehidupan. Betul? Betul? Macam awak sendiri. Parents awak dua-dua bekerja. Betul? Untuk menyara. Yes, Okay. Macam saya pun, parents saya dua-dua bekerja untuk menyara kami adik-beradik semua. So, bila parents macam tu, kita tak cukup masa. Macam pergi keluar gelap, balik pun gelap. Penat. So, bila benda ni tak dididik daripada kecil, inilah datangnya orang yang tak ada berdisiplin. Tak adalah saya cakap, join kelas ni terus dia disiplin. Tak. Dia macam satu cara untuk menggilap bakat seorang individu itu. So, bagi saya lebih praktikal lah untuk dipupuk sejak sekolah. Sebab kekurangan dia, orang pandang kos ni macam satu kos yang biasa-biasa je. Yang macam, tak apa, boleh tengok je, benda tu common sense. Macam saya cakap, apa akan jadi kalau situasi yang
ada dua pelajar, dua individu yang macam seorang nampak sampah kutip dan seorang tinggalkan. Faham tak? So bila adanya masuk ilmu macam ni, dia akan mendisiplinkan kita. Macam tahu bila kita kutip sampah, negara akan bersih, tempat tu akan bersih. So akan menjadikan dia akan membentuk personality seorang individu tu. So bagi saya kursus asas pengurusan ni perlu dipupuk sejak sekolah. Tak adalah macam dia terus jadi berat. Dia macam boleh jadi civic tapi a better version. Macam tu. Itu je lah apa pandangan saya yang saya boleh kongsikan untuk hari ini. Okay, itu je. Terima kasih untuk semua jawapan-jawapan ataupun temu bual kita hari ini. Saya banyak yang Cik bagi pendapat tadi, banyak yang saya setuju dan saya rasa perkara ni pun perlu dititik beratkan oleh orang-orang luar. Sampai sini sahaja temu bual kita untuk hari ini. Terima kasih atas kerjasama Encik. InsyaAllah kita berjumpa lagi. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama.